Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik untuk subjek matematik tingkatan 2 KSSM di Mahat Tarbiyah Haraki An-Nur. Untuk hari ini seperti dijadualkan tarikh 20 hari bulan 5 2021 hari Khamis pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari ini untuk subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Kita akan sambung sesi pengajian kita untuk tajuk yang seterusnya. Sebelum itu cikgu ingin berpesan kepada para pelajar untuk bersedia sebelum kita mula sesi pengajian kita ni, bersedia dengan buku teks matematik tingkatan 2 KSSM, buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 2 KSSM, buku tulis, alat tulis, pen, pensel, pemadam, kalkulator. Okey, semua tu selalu cikgu pesan. Okey. Walaupun sekarang ni masih lagi dalam mood beraya, tapi belajar tetap perlu diteruskan. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi. Okey. Buka buku teks muka surat 120. Okey. Cikgu kongsikan dekat sini. Okey, baik. Kita akan masuk kepada bab yang baru, bab yang ketujuh. Okey, koordinat. Okey, baik. Apa maksud koordinat ni? Okey, baik. Kalau biasa kalau kita tengok peta dunia ke peta Asia ke Asia Tenggara ke, kita tengok sistem koordinat ialah satu kaedah untuk menentukan kedudukan suatu titik atau objek dalam satu dimensi, dua dimensi atau tiga dimensi. Kedudukan dalam satu dimensi ditentukan oleh satu titik di atas garisan atau suatu nombor. Kedudukan dalam dua dimensi ditentukan oleh sistem koordinat di atas satah atau dua nombor. Kedudukan dalam tiga dimensi ditentukan oleh tiga nombor. Macam itulah koordinat. Okey, contohlah koordinat Thailand, koordinat Kemboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia. Di atas peta tu dia ada koordinat dia. Okey, baik. Apa yang kamu akan belajar dalam bab 7 koordinat ni? Okey, ada 3 standard kandungan utama. 7.1 jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Yang kedua, 7.2 titik tengah dalam sistem koordinat Cartesian. 7.3 sistem koordinat Cartesian. Okey, 3 standard kandungan yang kamu akan belajar dalam bab ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus kepada topik pembelajaran kita. Okey, 7.1 jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Standard pembelajaran 7.1.1 menerangkan maksud jarak di antara dua titik pada satah Cartesian. Okey, belik lagi muka surat 123 ni. Okey. Okey, yang ni. Cuba tengok gambar rajah ni. Okey. Saya ringkaskan apa yang aktiviti di atas tu. Perjalanan terus. Okey, dari A ke B tanpa melalui C. Okey, ni A, ni B, ni C. Biasanya kalau nak pergi ke B ni, A pergi C dulu, lepas tu C pergi B. Tapi kalau A pergi B terus, gitu kita panggil jarak terpendek lah. Dia kata perjalanan terus dari A ke B tanpa melalui C ialah jarak yang terpendek. Jadi, macam mana kita nak kira jarak terpendek ni? Okey. Kaedah teorem Pythagoras digunakan untuk menghitung jarak AB. Okey. AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. Lepas tu nak dapatkan AB, kita punca kuasa 2 kan. Dia macam tu. Okey. Boleh faham Okey, baik. Sambung lagi muka surat 124. Kita tengok contoh. Tentukan jarak di antara dua titik pada satah Cartesian berikut. Okey, ni dia bagi gambar rajah.
Okay. A pergi B, berapa jarak dia? P pergi Q, berapa jarak dia? D pergi E, berapa jarak dia? F pergi G. Okay, baik. Kita tengok contoh penyelesaian. Okay. Kalau tengok kat sini pun dah nampak dah berapa petak kan? Betul tak? Okay. Contohlah A ni. A pergi B. Berapa petak? 6 petak. Okay, baik. Penyelesaian dia. Skala pada pasi X dan pasi Y ialah 1 unit. Jarak AB 6 petak darab 1 unit. Jadi 6 unit lah jarak dia. Okay. Mudah saja. Okay. B. P pergi Q. Berapa petak? 6 petak juga. Okay. Dia skala dia. Okey, skala yang berbeza. Okey, kalau A ni skala satu kotak 1 unit. Untuk B ni 1 kotak 5 unit. Okey, skala pada pasi A ialah 5 unit, pada pasi Y ialah 2 unit. Jarak PQ, okey, 6 darab 5 6 kotak darab 5 unit, jadi 30 unit jarak dia. Okey, manakala C ni D pergi E 1 kotak 10 unit. Okay, skala pada pasi A ialah 10 unit dan pasi Y adalah 1 unit. Jarak DE, jadi 4 petak darab 10 unit dapat 40 unit. D, F pergi G, 1 kotak 2 unit. Okay, skala pada pasi A ialah 4 unit. Dan jarak pada pasi Y adalah 2 unit. Okay, tengok X dengan Y. Okay, ni satu-satu yang ni. Jarak pasi X 5 satu kotak 5 unit, yang ni satu kotak Y, satu kotak 2 unit. Yang C ni satu kotak 10 unit, pasi Y satu kotak 1 unit. D ni satu kotak 4 unit, pasi Y satu kotak 2 unit. Okey. Jadi jarak FG 1 2 3, dia jarak pada menegak Y 4 darab 2 8 unit. Okey, macam itulah secara mudahnya kita tengok. Okey. Masuk kepada standard pembelajaran kedua, 7.1.2, rumus jarak di antara dua titik pada satah. Okey, standard pembelajaran menerbitkan rumus jarak antara dua titik pada satah Kartez. Okey, baik. Kita tengok konsep dia sama dengan latihan tadi. Jarak dapat ditentukan sekiranya dua titik mempunyai koordinat Y yang sama. Okey, baik. Ini kalau berada pada kata dia mendata macam ni, maksudnya daripada A ke B ni yang berubahnya adalah kata koordinat X yang berubah, tapi Y kedudukan sama. Okey. Jadi jarak AB X koordinat X2 ni tolak X1, dapat dia punya jarak. Manakala yang kedua, kalau jarak yang menegak macam ni ke atas ataupun ke bawah macam ni, dua titik mempunyai koordinat X yang sama. Koordinat Y yang berubah, X sama. Okey, jadi jarak dia Y2 tolak Y1 dapat berapa jarak dia. Dalam unit dia tu unit lah. Okey. Jarak tu dalam unit. Okey, contoh 2. Cuba tengok. Hitung jarak di antara pasangan titik berikut. Okey, dia bagi koordinat 2, -3 dan 4, -3. B tu 0, 1 dengan 0, -2. Penyelesaian jarak di antara titik itu ialah, okey, sekarang ni yang berbeza adalah koordinat X. Jadi koordinat Y sama -3. Jadi jarak dia ambil yang berbeza ni lah, X2, X1 4 tolak 2, jadi 2 unit. Jarak mengufuk, maksudnya mendata tu mengufuk. Manakala B ni koordinat yang sama, X tak berubah, Y yang berubah, maksudnya pergerakan dia tu menegak, mencancang. Okey, daripada 1 pergi -2. Jadi 1 tolak -2, negatif jumpa negatif jadi positif. 1 tambah 2 jadi 3 unit. Okey, kita faham itu. Contoh 3, okey, kalau melibatkan segitiga bersudut tegak ni. Raja menunjukkan jarak antara dua titik A dan B. Okey, A, B. Lengkapkan koordinat A dan B. Okey, baik. Ni kalau ikutkan konsep teorem Pythagoras tu. Okey, baik. Kita tengok tu. Okey, kat sini penyelesaian dia. Y dia tu. Y kat sini atas. Okey, koordinat atas. Okey.
Yang bawah ni koordinat A ni kita cuma tahu koordinat yang X ada 1, Y kita tak tahu. Okey, B pula X kita tak tahu. Koordinat Y dia 3 kita tahu dah. Cuma C kita dah tahu dah 1, 3. Okey. Jarak dia kita dah tahu dah kat sini. 5 unit. Okey. Jadi jarak dia yang Y bawah ni, yang Y atas, Y tolak 3. Okey, sebab koordinat 1 X 1 1 sama kan. Y tolak 3 sama dengan 5 unit. Jadi Y dapat 8 unit. Atas. Maka kalau kita dah tahu Y, maka koordinat A tu 1, 8. Okey, baik. Dia simple lah. Okey, tak guna teorem Pythagoras boleh guna. Okey, baik. Yang ni X. Yang ni 1/3. Yang ni X3. Jadi koordinat Y sama. Jadi yang berubahnya adalah X. X tolak 1, jarak dia berapa? 4 unit. Jadi nak dapatkan X, 4 tambah 1, dapat 5 unit. Jadi koordinat B ialah 5, 3. Okey, baik. Simple lah yang tu. Okey, 7.1.3. Standard pelajaran menentukan jarak di antara dua titik pada satah kertas. Okey, kita pergi terus kepada rumus je lah. Rumus je senang kita nak tengok. Dan contoh. Okey, jarak di antara dua titik pada satah kertas. Rumus dia yang macam ni. Punca kuasa 2. Dia ada kurungan S2 tolak S1 untuk kurungan kuasa 2 tambah kurungan Y2 tolak Y1 tutup kurungan kuasa 2. Ini rumus dia. Okey. Baik. Kita tengok contoh. Hitung jarak di antara titik A dan titik B pada satah kertas dalam rajah di bawah. Okey, baik. A, B. Okey. Penyelesaiannya dia kata. Okey. Dia menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Jadi kita tengok jarak dia. Dia ada dua kaedah kat sini dia tunjuk. Kaedah 1 berdasarkan rajah di sebelah lukis sebuah segitiga bersudut tegak. Jadi dia lukis bentuk segitiga bersudut tegak ni ACB ni. AC dah kalau kita kira petak tu ada 6 unit. C pergi B ni 4 unit. Okey, baik. Dia macam ni. Jadi macam ni lah. Okey. Dengan menggunakan teorem Pythagoras AB. Jadi dia gunakan AB kuasa 2 sama dengan BC kuasa 2 tambah AC kuasa 2. Okey, AB kuasa 2 kita tak nak cari nilai. BC masukkan nilai tu 4 kuasa 2 tambah AC 6 kuasa 2. Jadi nak dapatkan AB punca kuasa 2 kan dia dapat 7.21 unit. Kaedah 2 pula guna rumus yang ni terus. Okey, guna rumus yang ni terus. Okey. Okey, ni dia jarak sama dengan ni rumus. Jadi masukkan nilai. Jadi S2 tu yang mana? Ambil koordinat X yang dekat B ni. 5 tolak X1 ambil dekat koordinat X dekat A ni. 1. Jadi 5 tolak 1 kuasa 2. Tambah Y2 ambil kat mana? Ambil dekat koordinat Y dekat B ni. 1. Tolak Y1 ambil koordinat Y dekat A. 7. Jadi kuasa 2. Kira nilai dia. Okay. Dapat tu punca kuasa 2 dapat 7.21 unit juga. Dua kaedah tapi dapat jawapan yang sama. Okey, dalam latihan nanti dalam soalan periksa ke nak jawab soalan ni kamu wajib tunjukkan jalan pengiraan yang lengkap untuk dapatkan jawapan. Okey. Baik, contoh 5. Hitung jarak di antara titik P dengan titik Q. Okey, baik. PQ, okey, PQ, okey. Ni dia bagi dah. P ni 3 cm, ni 5 cm. Penyelesaian dia guna teorem Pythagoras juga. PQ kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Dapat jawapan. Lepas tu PQ punca kuasa 2 34 ni dapat jawapan 5.83 cm PQ. Okey. Soalan B. PQ juga. Okey, dia kira jarak. Teorem dia guna rumus juga, rumus. Ni. S2 tolak S1. S2 dia 4. Tolak negatif 2 ni. Kuasa 2 tambah Y2 dia 1. Tolak Y1 6 kuasa 2. Dapatkan dia punya jawapan. Punca kuasa 2 dia dapat 7.81 cm. Boleh cuba. Latihan ni mudah.
Standard pembelajaran yang 7.1.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak di antara dua titik dalam sistem. Okey. Hitung perimeter bagi sebuah segitiga sama kaki jika bucu-bucu bagi segitiga tersebut ialah A11, B34, C51. Koordinat dah 3 titik. Okey. Dia tunjukkan kaedah untuk menyelesaikan masalah ni. Pertama sekali, memahami masalah. ABC adalah sebuah segitiga sama kaki dengan bucu-bucu A11, B34 dan C51. Yang kedua, kita rancang strategi lukis segitiga dan tentukan titik-titik tersebut pada satah kartes. Perimeter segitiga ABC tu sebenarnya adalah jarak AB, BC dan CA tambah 3-3. Tentukan jarak AC dan AB. Okey, baik. Melaksanakan strategi. Okey, baik. Jarak AB guna teorem Pythagoras. Okey. 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Okey, nampak tak? 3 kotak ni. Y tu. 2 kotak yang jarak ni. A pergi B kan? Okey, 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. 9 tambah 4, punca kuasa 2, 13, 3.6 unit. Jadi AB sebab sama kaki, AB dengan BC sama saiz. Jadi 3.6 juga. Jadi maka perimeter segitiga ABC ialah 3.6 tambah 3.6 tambah 4. 4 ni jarak antara AC tu. AC ni 4 petak dah. Kita dah tahu dah 4 petak ni. Jadi jawapan dia 11.2 unit. Senang ke susah? Senang saja. Okey, baik. Contoh 7. Diberi bahawa jarak AB 10 unit. Hitung nilai V. Okey, memahami masalah. Okey. Menghitung nilai V lah masalah dia. Okey. Merancang strategi. Jarak AB dia bagi dah 10. Rumuh jarak. Okey, ingat rumuh jarak ni. Gunakan rumuh jarak. Okey, melaksanakan strategi. Okey, AB gunakan rumus, masukkan nilai. Jadi yang koordinat B kita dah tahu dah. Okey. X dia, X2 dia 6. Yang ni V. Kuasa 2 tambah koordinat Y2 dia 9. Tolak koordinat Y1 3. Masukkan nilai dia. Okey. Okey. Lepas tu punca kuasa. Okey, yang sini ni nombor ni pindah belakang kiri jadi macam ni. Punca kuasa 2 kan dia. Okey, kena cuba buat lah dapat V negatif 2. Okey. Baik. Boleh cuba. Okey, latihan dalam ni. Ada banyak latihan boleh buat. Sebagai contoh jarak antara dua titik tu. Okey. Standard kandungan 7.2. Titik tengah dalam sistem koordinat kartes. Okey, kita masuk pada standard pelajaran 7.21. Titik tengah antara dua titik. Menerangkan maksud titik di tengah di antara dua titik pada satah kartes. Okey, baik. Kita tengok terus muka surat 133 ni dalam kotak kuning ni. Titik tengah ialah titik yang membahagi dua sama suatu tembereng garis. Contoh, tengok contoh 8. Tentukan titik tengah bagi garis lurus AB. Okey, baik. Antara AB, okey, MPQ ni, yang mana titik tengah? Okey. Ni pun kita boleh tahu dah, berapa petak boleh kira dah kan. Okey, B ni pun kita boleh tahu dah. Okey, AB yang mana titik tengah dah. Okey, baik. Ni penyelesaian dia kata titik tengah bagi garis lurus AB ialah P. Okey, sebab dia kiri dan kanan sama 4 unit. Titik tengah bagi garis lurus AB ialah D sebab D tu tengah-tengah. Tu ya, simple je. Contoh 9. Okey. Tekan sikit tengok. Okey, baik. Dalam buku teks ada, risau. Okey, contoh 9. P ialah titik tengah bagi garis lurus AB. Tentukan koordinat P. Macam mana nak tentukan koordinat? Okey, langkah 1 tentukan titik tengah bagi garis lurus AC dan BC. Okey. AC kat sini, titik tengah dia, BC kat sini. Jadi daripada garisan tu kita tarik buat garis.
Lukis pembahagi dua sama serenja bagi AC dan BC. Okey, tarik garis itu sama bertemu dekat persilangan yang kita panggil garisan condong ni. Okey. Persilangan di antara pembahagi dua serenjang AC dan pembahagi dua sama serenjang BC merupakan titik tengah bagi AB. Jadi kita dapat titik P kat tengah-tengah tu. Maka titik P ialah 3, 4. Okey. Barulah cikgu besarkan. Okey. Okey, baik. Dia lari sikit lah. Bila... Okey, baik. Okey, titik P kat situ. Okey, jelas yang tu. Okey, baik. Standard pelajar 7.22 rumus titik tengah. Okey, menerbitkan rumus titik tengah di antara dua titik pada satah kartes. Okey, baik. Aktiviti dia ni lah. Cumanya nak mudah faham terus, kita ingat formula atau rumus untuk titik tengah. Okey. X1 tambah X2 per 2, tengah ni dia ada koma. Sebab apa koma? Sebab koordinat. Dia koordinat sebenarnya. Y1 tambah Y2 per 2. Okey, baik. Tengok contoh. Okey. Katakan ada satu garis AB, titik tengah dia ni. Okey. Koordinat A kita tahu, B kita tahu. Jadi X1 tambah X2. Okey. X1 2. X2 ni nilai dia 6. Okey. Jadi X1 tambah X2 6 tambah 2 ataupun 2 tambah 6 pun boleh bagi 2. Okey. Yang ni Y1 tambah Y2 sama ada 4 tambah 0, 0 tambah 4 pun boleh bagi 2. Jadi dapat koordinat dia 4, 2 titik tengah. Okey, menentukan koordinat titik tengah antara dua. Okey, dapat. Okey. Ini standard pelajaran 7.23 lah koordinat titik tengah di antara dua titik. Okey, tengok contoh 10. Hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus AB dengan A25, B21. Okey, tengok kotak dia berapa jarak. 4 unit. Jadi boleh tahulah kat tengah ni lah kan. 2, 3. Okey, boleh tahu dah sebenarnya. Cuba kita kira guna rumus titik tengah AB. Jadi kita ambil koordinat S1, S2. Okey, S1 2, S2 pun 2 juga. 2 tambah 2 per 2. Y1 dia 5, Y2 dia 1. 5 tambah 1 per 2 dapat. Jadi 4 per 2 dapat 2. 6 per 2 dapat 3. Jadi titik tengah AB lah 2 per 3. Jadi betul lah. Seperti yang kita tandakan. Okey. Contoh 11. Hitung koordinat bagi titik tengah bagi garis lurus MN. Okey, MN. M tu 10, 7 koordinat dia. X ialah X1, Y1. Betul? Dia koordinat X1, Y1. N ni pula koordinat dia 41 ialah X2, Y2. Jadi titik tengah dia X1 tambah X2 10 tambah 4 bagi 2. Y1 tambah Y2 7 tambah 1 per 2. Jadi yang ni 14 per 2, ni 8 per 2. Jadi 7 4. Okey, jelas mudah je ni. Okey, baik. 7.24 menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat Caltech. Okey. Rajah menunjukkan garis PAQ. Okey, PAQ pada satu satah Caltech. A ialah titik tengah bagi garis lurus PQ. Okey, titik tengah A ni. Tentukan koordinat P. Okey, P ni berapa kita tak tahu. Okey, kita kena carilah. Okey. Diketahui jarak AP sama dengan AQ. Okey, katakan P ni XY. Okey, P XY. Merancang strategi. Jarak AP sama dengan AQ maka dia lukis macam ni. Jadi kalau kat sini 2 unit, kata ni pun soal kata yang atas pun 2 unit juga. Maksudnya kita anggarkan sama jarak. Okey. Laksanakan strategi. Hitung kedudukan mengufuk dan mencancang bermula dengan titik A yang masing-masing 2 unit. Titik tengah A 02. Titik tengah kita tahu dah A tu. Okey. PSY. Jadi kita nak tahu X lah dekat P ni. X tambah 2 per 2 sama dengan 0. Lepas tu Y tambah 0 per 2. Sebab kita ambil koordinat A ni sebagai titik tengah tadi. Okey, 02. Jadi dapat nilai X tu negatif 2, Y tu 4. Jadi koordinat P ni negatif 2, 4. Okey, tentulah.
Contoh 13. Titik P ialah titik tengah bagi gaya lurus KL. Diberi koordinat K ialah -3, 12 dan koordinat P ialah 2, 9. Itu koordinat L. Okey, sekarang ni dia bagi K dah ada, P dah ada. P tu titik tengah, L kita nak cari. Okey. K dah bagi dah koordinat -3, 12 ialah X1, Y1 dan L ni X2, Y2. Titik tengah guna rumus titik tengah. P okey, -3 tambah X2 per 2. Koma 12 tambah Y2 per 2. Jadi titik P dah tahu dah 29, masukkan 29. Yang ni -3 tambah X2 per 2, yang ni 12 tambah Y2 per 2. Okey, kita buat perbandingan. Okey, sekarang ni -3 tambah X2 per 2 ni sama dengan 2. 12 tambah Y2 per 2 ni sama dengan 9. Jadi daripada sini kita boleh kira dapatkan dia punya X2 dan Y2. Jadi X2 tu 7, Y2 tu 6. Maka koordinat L ialah 7, 6. Okey, macam itulah. Jadi boleh cuba. Jom cuba 7.2 tu nak bagi mahir lagi berkaitan dengan menyelesaikan masalah berkaitan titik tengah. Okey. Subtopik yang ketiga ataupun standard kandungan 7.3 sistem koordinat Cartesian menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem koordinat Cartesian. Okey, contoh 14. Okey, dia mesti melibatkan yang koordinat dan juga titik tengah tadilah. Okey, rajah menunjukkan sebuah segi empat selari diberi jarak di antara titik A dan B ialah dengan B ialah 5 unit. Okey. A dengan B 5 unit. Okey. Hitung koordinat A, B titik tengah garis lurus AC. Okey, baik. Okey, soalan A tu memahami masalah, tentukan titik A apabila AB selari dengan DC. Merancang strategi gaya lurus AB selari dengan paksi X. Koordinat Y bagi titik A ialah 6. Maksudnya dia bila dia mendata macam ni, mengufuk, koordinat Y dia tak berubah. Jadi kita boleh tahu koordinat Y dia 6. Cuma X yang kita kena cari. Jarak AB 5 unit. Jadi koordinat X kita boleh tahulah yang ni 11 tolak 5 unit ke belakang. Jadi dapat A tu. 11 tolak 5, 6. Jadi koordinat A 6, 6. Okey, macam tu lah. B titik tengah garis lurus AC. Okey, AC ni selari dengan paksi Y. Straight macam tu, okey. Titik A dan titik C mempunyai koordinat yang sama iaitu 6. Okey, betul ya. Sebab koordinat dia koordinat X tak berubah. Cuma koordinat Y yang berubah. Jadi dia tahu dah koordinat dia X dia 6. Merancang strategi rumus titik tengah. X tambah 1, X1 tambah X2 per 2, koma Y1 tambah Y2 per 2. Jadi A kita dah tahu dah X1 Y1 ni 66, C tu titik tengah. C tu kita nak carilah. Okay, C tu kita dah tahu koordinat dia 6 tadi dengan 2 lah. Sebab koordinat ni kita dah nampak dah kat sini 2. Jadi titik tengah untuk garis lurus AC, masukkan nilai. Okay, 6 tambah 6 per 2, 6 tambah 2 per 2 dapat 6, 4. Maka titik tengah garis lurus AC ialah 6, 4. Okay, selesai. Boleh cuba 7.3 tu untuk lebih mahir. Banyak latihan dalam ni. Boleh cubalah. Jadi secara ringkasnya, secara umumnya kita dah belajar berkaitan dengan kata paksi X, paksi mengufuk kan. Paksi Y tu paksi menegak. Asalan tu titik yang kosong-kosong tu, koordinat kosong. Paksi mengufuk ni yang mendata X ni, paksi mencancang tu Y. Satah Cartesian ni satah yang orang kata ada mengufuk, ada mencancang, yang ada dalam orang kata kotak-kotak koordinat dan sebagainya. Kita dah sentuh jarak di antara dua titik guna rumus. Ni rumus dia. Kita ingat rumus dia, jarak antara dua titik. Rumus untuk titik tengah yang membahagi dua sama suatu tembereng. Dan berkaitan dengan menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak antara dua titik dan titik tengah. Sekian, terima kasih. Baik, untuk lebih mahir lagi, seperti biasa, kita akan buat latihan rujuk buku modul muka surat 61 hingga muka surat 68.
Okey, 61 hingga muka surat 68. Okey, cikgu tunjuk kat sini Okey, ni dia. Muka surat 61. Okey. Ada semua kat situ. Okey. Ada standard kandungan 7.1. Okey, jarak dalam sistem koordinat Kartez. Okey. Lepas tu 7.2 titik tengah dalam sistem koordinat Kartez. Okey, cuba buat latihan dalam buku modul tu. 7.3 sistem koordinat Kartez. Okey. Praktis ke arah PT3. Buat semua. Biar kamu mahir. Okey, dengan soalan-soalan yang format PT3 ni. Okey, baik. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.